اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dapat mengundang rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 246, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Surah Al-Baqarah ayat 246. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Adakah engkau tidak melihat ataupun engkau memerhatikan kepada pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar daripada kalangan Bani Israil min ba'di Musa, iaitu selepas Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ma'alim At-Tanzil Imam Al-Baghawi, disebutkan min ba'di Musa ay min ba'di wafati Musa, iaitu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam. Iz qalu li nabiyyin lahum, ketika mana mereka berhadapan dengan salah seorang daripada nabi mereka, iaitu nabi dari kalangan Bani Israil, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka mengatakan kepada nabi mereka, angkatlah bagi kami, tabalkanlah bagi kami seorang raja, seorang pemerintah, nuqatil fi sabilillah, supaya kami sama-sama dapat berjuang pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah di bawah kepimpinan raja tersebut. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Lalu Nabi mereka berkata, mungkin sekali sekiranya telah diwajibkan ke atas kamu berperang, kamu melarikan diri daripadanya, kamu tak mau berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Lalu mereka menjawab balik kenyataan daripada Nabi mereka, mana mungkin
kami tidak akan berperang berjihad pada jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami telah dipisahkan daripada anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum, maka tatkala benar-benar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka berperang, mereka telah menghindari diri mereka, melarikan diri mereka, illa qalilan minhum, kecuali hanyalah sedikit golongan daripada mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan hal keadaan orang-orang yang melakukan kezaliman. Baik, kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ialah suatu peristiwa di mana pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka dari kalangan Bani Israel, iaitu kisah ini berlaku selepas wafatnya Nabi Musa. Tetapi tidak diterangkan, tidak dijelaskan berapa lama tempoh masa Nabi Musa wafat peristiwa ni nak berlaku tu. Cuma dia sebut umum, benda ni Nabi Musa tak ada dah. Suatu ketika mereka ni menemui salah seorang nabi mereka. Jadi khilaf ulama, pandangan-pandangan dan pendapat yang boleh kita baca daripada ulama-ulama besar tafsir menerusi karya masing-masing ialah perbahasan siapakah nabi yang ditemui oleh Bani Israel ni. Maksud dengan lebih jelas, siapakah nabi yang dirujuk, siapakah nabi yang dimaksudkan dalam ayat ini yang diketemui oleh pembesar-pembesar dan pemuka Quraisy. Baik, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, yang pertama Imam Ibnu Katsir mendatangkan satu pendapat daripada Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, daripada Qatadah. Dan kita selalu menemui nama Qatadah di dalam kitab-kitab tafsir. Secara ringkas, Qatadah ni adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama besar selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Di kalangan ulama-ulama besar tabi'in ni, salah seorang ni ialah Imam Qatadah ni lah, atau nama sebenar dia Abul Khattab Qatadah bin Di'amah bin Qatadah bin Aziz bin Amr. Dia ni dikatakan seorang ulama yang berperwatakan buta sejak lahir. Dia lahir tahun 60 Hijrah tapi dalam keadaan buta. Itulah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi. Bahkan Imam Ahmad sendiri, pendiri dan pengasas mazhab Hambali, mengatakan menurut pandangan Imam Ahmad, Imam Qatadah dengan seorang lagi imam besar, iaitu Imam Al-A'mashi, dilahirkan pada hari yang sama. Imam Qatadah dengan Imam A'mashi lahir pada hari yang sama. Imam Qatadah bila kata dia tabi'in, dia ni memang banyak mengambil ilmu dan pelajaran terutama hadis daripada sahabat-sahabat besar. Antaranya dia pernah berguru dan belajar dengan Anas bin Malik, sahabat besar Nabi. Kemudian menantu kepada Abu Hurairah, iaitu nama apa ni? Sa'id bin Musayyab. Tu Sa'id bin Musayyab pun tabi'in, menantu kepada Abu Hurairah. Dia juga pernah belajar dengan Ibnu Sirin, dengan Ikrimah, dengan Imam Sya'bi, dengan Abdullah bin Jarjis, dan satu lagi ialah Abu Tufail. Pernah satu ketika dia hidup ataupun tinggal bersama dengan Sa'id bin Musayyab, kata menantu Abu Hurairah tu, selama 8 hari. Dengan tujuan dia duduk rumah guru besar ni nak belajar ilmu-ilmu daripada Sa'id bin Musayyab.
Asalnya nak duduk 8 hari. Tapi masuk saja hari yang ketiga, apa kata guru dia kepada Qatadah? Wahai orang yang buta, sesungguhnya kamu telah mendapatkan dan mengambil semua ilmu aku dalam masa 3 hari ini. Kamu dah ambil semua dah ilmu aku. Asalnya nak duduk 8 hari. Tapi masuk hari ketiga, guru dia kata sampai hari ketiga hang dah ambil semua dah ilmu hak aku ada. Jadi inilah nak menunjukkan kecerdasan akal yang dimiliki oleh Imam Qatadah walaupun dia tu buta. Baik, Qatadah kata Nabi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Yusha' bin Nun. Yang ni identik selalu kita dengar tentang Nabi Yusha'. Yang mana Nabi Yusha' bin Nun ni hidup sezaman dengan Nabi Musa dan hidup sezaman dengan Nabi Allah Harun. Walaupun kedua-duanya wafat lebih awal mendahului Nabi Yusha'. Jadi Imam Baghawi sebutlah salasilah keturunan dia, iaitu Yusha' bin Nun, Nun bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf. Dia ni adalah cicit Nabi Allah Yusuf. Otomatik Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Itu pandangan Qatadah, kata Nabi ni Yusha' bin Nun. Baik, pandangan yang kedua datang daripada Ibnu Jarir, iaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang mufassir yang agung pada era mutaqaddimin, yang kita sebut tafsir Imam Tabari. Tafsir Imam Tabari itu inilah. Imam Tabari berpandangan bahawa yang dimaksudkan itu adalah Yusha' bin Yufraim. Dia sebut Nabi Yusha' juga, cuma beza kalau Qatadah tadi dia sebut Yusha' bin Nun, lepas Nun baru Yufraim. Tapi Imam Tabari ni Yusha' bin Yufraim terus, tanpa ada sebutan kalimah Nun tu. Tapi hak belakang tu samalah, Yufraim bin Yusuf, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Baik, menerusi pandangan pertama dan kedua, saya kira dia benar-benar merujuk kepada Nabi Allah Yusha' mengikut pandangan imam-imam tersebut. Tetapi di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir memberikan komentar bahawa pandangan kedua-dua tersebut adalah jauh daripada kebenaran. Pasal apa Imam Ibnu Katsir kata jauh daripada kebenaran? Memandangkan peristiwa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini berlaku pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi peristiwa ni hak kita baca ni berlaku zaman Nabi Allah Daud. Sedangkan zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Daud tu ratus-ratus tahun, nak hampiri 1000 tahun. Jadi tak logik sama sekali kita nak menyebut dan mengatakan bahawa itu adalah Nabi Yusha'. Sedangkan Yusha' hidup sezaman dengan Musa, walaupun Nabi Musa meninggal dulu. Kemudian Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha'. Dan kalau ini adalah kisah Nabi Daud, memang jauh sangatlah. Musa dengan Daud pun jauh, Yusha' dengan Daud pun jauh. Jadi sebab itulah Imam Ibnu Katsir kata merujuk kepada Yusha' dalam ayat ini adalah satu kesalahan. Baik, pandangan yang ketiga yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir ialah Imam As-Suddi. Imam As-Suddi mengatakan dia adalah merujuk kepada Nabi Syam'un. Nabi Syam'un, Nabi Samson, pernah dengar sebelum ni? Samson and Delilah tu, Nabi Syam'un. Dalam tafsir Imam Baghawi, kalaulah dia merujuk kepada Syam'un, dia sebenarnya adalah Sam'un. Sam'un, sebab identik pada lidah orang Arab, dia sebut Sam'un biharfis sin, huruf sin, Sam'un. Dan bilalah huruf sin tu tasiru biharfis shin, dia bertukar sebutan jadi guna shin tu pada adat lidah orang Ibrani, bahasa Ibrani.
Contoh orang Arab sebut Sam'un dengan huruf Sin, tapi orang lidah Ibrani dia sebut Syam'un, dia guna huruf Shin. Jadi Sam'un ke dia, Syam'un ke dia, makna dia sama. Sami Allahu Ta'ala du'ai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doa aku. Tu makna dia. Sebab Imam Baghawi mendatangkan kisah. Dahulu ibu kepada Nabi Syam'un ni, waktu dia mengandung, dia berterusan berdoa, memohon kepada Allah, anak yang dalam kandungan dia ni supaya dilahirkan sebagai lelaki. Dia minta anak tu anak lelaki. Banyak kisah-kisah yang dalam Quran papar nak anak lelaki. Salah satunya ialah mak siapa? Mak kepada Maryam dululah. Nenek Nabi Isa tu kan. Dia juga nak anak lelaki tapi lahir Maryam anak perempuan. Hak ni pun minta benda yang sama. Tapi sebab Allah telah memakbulkan doa dia, dapat anak lelaki sungguh, maka anak tersebut dinamakan sebagai Syam'un atau Sam'un dengan makna tadi, Allah mendengar doaku. Aku minta anak lelaki, dapat anak lelaki. Itu kisah mengenai ibu kepada Nabi Syam'un. Dan kalau Syam'un itulah yang dimaksudkan menurut Imam Baghawi, dia adalah Syam'un bin Safiyah. Safiyah bin Alqamah, Alqamah min waladi Levi. Alqamah ni ialah anak cucu keturunan Levi. Dan Levi ini adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Otomatik Levi ni bin Yaqub. Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Kalau tu kata Nabi Syam'un. Baik, pandangan yang keseterusnya, iaitu kita boleh rujuk dalam tafsir Imam Baghawi, pandangan daripada Muqatil. Bila sebut Muqatil saja ni, dalam kitab tafsir dia mungkin boleh pi pada dua. Satu merujuk Muqatil bin Sulaiman, satu lagi Muqatil bin Bakir. Dan saya harap ini adalah pandangan Muqatil bin Sulaiman. Menyebutkan huwa min nasli Harun. Dia ni ialah anak cucu keturunan Nabi Allah Harun. Dia tak mari nama-nama tu, tapi dia sebut umum dia ni cucu keturunan Nabi Allah Harun. Kalau Nabi Allah Harun sekalipun, Harun dengan Nabi Musa jadi lagu mana? Adik-beradik. Kedua-dua anak Imran bin Qahis bin Lewi kembali pada mana? Ikut asani juga. Ialah Nabi tu berbeza-beza, tapi keturunan tu sebab Bani Israel, dia tak pergi ke mana pun, dia tetap akan sampai puncak Nabi Allah Yaqub juga. Baik, tu pandangan yang keempat. Kembali kepada pandangan terakhir dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ini adalah pandangan Imam Mujahid. Selain Imam Mujahid, dia juga adalah pandangan tokoh sejarawan terkemuka Islam Muhammad bin Ishaq dan tokoh Wahab bin Munabbih. Dalam tafsir Imam Baghawi dia tambah satu lagi. Ini juga adalah pandangan dari Imam Al-Kalbi. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Bila sebut Samuel, identik dengan Arab. Macam tadilah, kalau orang Ibrani sebut, Sin tu jadi Shin. Dia akan sebut Nabi Samuel. Ataupun Ismail. Ismail. Benda yang sama. Sama juga makna macam Syam'un, Sami Allahu Ta'ala du'ai. Allah mendengar doaku. Tapi ada kisah lah. Bagaimana pula kisah Nabi Samuel ni dilahirkan. Walau bagaimanapun Imam Ibnu Katsir mengemukakan salasilah keturunan Nabi Samuel ni panjang sangat. Panjang pun panjang lah, nak buat lagu mana. Baik, dia menyebutkan Samuel ini ialah Samuel bin Bali. Bali bin Alqamah. Samuel bin Bali, Bali bin Alqamah. Alqamah bin Yarkham. Yarkham bin Ilihu. Ilihu bin Tahwa. Tahwa bin Sauf. Sauf bin Alqamah sekali lagi. Alqamah bin Mahis. Mahis bin Amrisa.
Amrisa bin Izriya, Izriya bin Sufnah, Sufnah bin Alqamah, sekali lagi Alqamah bin Abi Yafis, Abi Yafis bin Qarun. Dia sampai pada Qarun. Tak kira lah Allah laknat Qarun ke apa, Qarun tu hal dia, ni anak cucu dia. Kita tak boleh nak gunakan, kena sebenarnya keturunan Qarun ni mesti sama macam Qarun, tak semestinya. Kalau kira macam tu, kesianlah kebanyakan sahabat-sahabat Nabi yang bapa mereka dulu lawan Nabi. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni tak ada orang lah dalam sirah Islam, hari-hari lawan Nabi. Tapi anak Abu Jahal tu Ikrimah, sahabat besar Nabi, salah seorang panglima perang. Tapi kita takkan nak samakan Ikrimah tu dengan bapak dia. Hal bapak dia tu bapak dia lah. Hal Ikrimah tu dekat anak dengan bapak. Apatah lagi kalaulah nak kata ini benar-benar keturunan Qarun. Dah berapa generasi saya sebut nama tadi, berbelah-belah dah. Sebab iman tidak dapat diwarisi oleh seorang anak yang bertakwa. Tu Raihan katalah, bukan saya kata. Nasyid, ingat lagi nasyid Raihan tu. Okey, bila kata tu adalah Qarun, automatik Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahis, Qahis bin Lewi. Nak pergi ke mana? Lewi naik kepada Nabi Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Sebab kita kenal Qarun tu siapa? Sepupu Nabi Musa, masih lagi keturunan yang sama. Baik, walaupun panjang biarlah, itulah antara dapatan-dapatan dan pandangan ulama. Kalau kata Nabi Yusha, benda tu dah dikomentarkan oleh Imam Ibn Katsir. Sekarang ni perkiraan antara ni Nabi Syamun ke ni Nabi Samuel. Dia duduk 50-50. Kenapa? Sebab antara dua orang Nabi ni memang lepas Nabi ni, Nabi tu terus. Kalau kita ikut perkiraan sejarah, zaman Nabi Syamun, habis Nabi Syamun, masuk Nabi Samuel. Dekat sangat. Itu payah kita nak tentukan. Kalau macam tadi Yusha, jauh kita boleh detect. Untuk ni zaman Nabi Daud memang tak masuk. Ni kalau nak kata Nabi Syamun, memang lepas Nabi Syamun tu Nabi Samuel. Jadi kalau ditanya pandangan peribadi saya, kalau ustaz sendiri lebih memberati belah mana? Saya pilih Nabi Samuel. Sebab ada sebab hubungan Nabi Samuel dengan apa yang diminta oleh pemuka Bani Israel ni. Pemuka Bani Israel jumpa Nabi ni, dia minta apa? Supaya diangkat seorang raja, seorang pemimpin di kalangan kami. Dan kisah ni akan berkait dengan siapa? Talut. Jadi Raja Talut itulah yang dilantik oleh Nabi Samuel pada zaman beliau. Sebab tu saya memberati ini adalah Samuel. Okey, habis di situ. Sekarang ni kenapa mereka nak sangat dilantik seorang raja? Kemana perginya raja-raja Bani Israel sebelum ni? Baik, bila kata ini adalah zaman Nabi Allah Samuel, kalau kita kembali ke atas sikit, Imam Baghawi sebut cantik dia punya detail. Lepas Nabi Musa dulu, pernah Nabi Musa bawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Betul kan? Lepas Laut Merah sampai ke semenanjung Sinai, sampailah ke sempadan bumi Kanaan. Bumi yang dijanjikan Allah untuk mereka. Tapi bukan tanah lapang, bukan tanah kosong, bukan mudah-mudah. Aku janjikan tanah ini untuk kamu dengan syarat kamu kena masuk dalam ni berperang dengan orang dalam tu dulu. Kamu kena berperang dengan mereka. Ni ujian ke atas Bani Israel, nak tengok tahap keimanan mereka. Berani tak berjuang pada jalan Allah, atas perintah Allah. Bahkan Allah bagi berita gembira, bila kamu berperang, aku janjikan kemenangan. Tuan-tuan, kita hari ni kalau berperang bawah komander mana-mana pun, dia tak boleh janji. Ustaz, kalau ikut saya perang hari ni, confirm menang. Dia tak boleh janji. Mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin hidup, mungkin kena tembak, mungkin mati. Tak ada siapa boleh janji. Tapi seronok tak rasa hati kita bila Allah sendiri yang memerintahkan perang dan Allah sendiri menjanjikan kemenangan dalam perang tu.
Tapi dia berani ke penakut? Penakut. Bila penakut, Allah hukum secara ringkas. Apa hukuman Allah? Sesak di padang teh 40 tahun. Duk main kot dalam tu lah 40 tahun. Tuan-tuan, bila ada di antara mereka yang ikut Nabi Musa dulu 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun, dah sesak pula 40, berapa agak-agak jadi umur? Kebanyakan, peratusan yang besar daripada keturunan hak ikut Nabi Musa dulu, hak bapak-bapak ni mati banyak dah sepanjang dalam tempoh disesatkan oleh Allah tu. Jadi yang tinggal pada zaman Nabi Yusha tu hak keturunan anak-anak pula, hak keturunan anak-anak pula. Sekali lagi Allah uji mereka. Dah bapak dulu penakut dah, kena hukum dah, kita test pula keturunan hak kemudian ni. Jadi sekali lagi Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, barulah naik Nabi Yusha ni. Jadi Nabi Yusha pimpin sekali lagi Bani Israel nak masuk berperang. Kali ni berani ke tak berani dah? Masuk ke tak masuk ni? Masuk dah lah. Masuk pun dalam keadaan bagaimana? Sebenarnya berani ke tak berani? Sebenarnya lebih kurang. Tapi kalau tak berani sekali lagi, agak-agak nak hadap lagi tak kalau Allah bagi 40 tahun sekali lagi? Dulu tok kita kena dah ni. Kalau buat tak berani sekali lagi, kena 40 tahun lagi, leceh lagi. Jadi peranglah. Perang-perang dah Allah janjikan kemenangan, memang menang pun. Jadi dapatlah bumi Kanaan kepada Bani Israel. Masa tu dipimpin oleh Nabi Yusha. Dan Nabi Yusha menjalankan hukuman-hukuman sebagaimana syariat Nabi Musa, ikut Taurat. Buat lagi waktu ni amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dan menyebarkan dakwah dan kebenaran. Sehingga sampai tahap Nabi Yusha diwafatkan oleh Allah. Kemudian kepimpinan Bani Israel berganti. Imam Bawawi sebut lepas tu naik Kalib, merujuk Kalib bin Yafuna. Dia sama sifat dia dengan Nabi Yusha, menegakkan hukum-hukum Taurat, amar ma'ruf nahi mungkar. Elok lagi Bani Israel di bawah Kalib bin Yafuna, sampai masa Kalib pula diwafatkan oleh Allah. Naik pula pemimpin yang ketiga, iaitu Hizkil bin Buzi. Jadi Hizkil ni dia jadi khilaf juga. Kalau tengok ayat sebelum tu, dia ada kisah Nabi Hizkil ni. Kita baca ayat 246. Kalau tuan-tuan rujuk ayat 3 ke belakang, 243 tu ada kisah Nabi Hizkil tu. Ada kisah Nabi Hizkil tu. Tapi adakah Nabi Hizkil dalam ayat 243 sama dengan pemimpin ketiga ni? Baik. Hak ni pun sama. Elok lagi. Selepas kewafatan Nabi Allah Hizkil ni lah, mereka start buat perangai. Antara dosa yang paling besar mereka buat ialah ada sebahagiannya kembali menyembah berhala. Dah start balik sembah berhala. Dulu perangai tu ada dah. Duk celah-celah Nabi Musa, Samiri buat onar tu. Tapi berjaya disingkirkan Samiri, elok balik. Tapi lepas Hizkil meninggal, dia mari balik dah. Start sembah berhala. Kemudian di celah-celah tu, kita ringkaskan, Allah utuskan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Zaman Nabi Ilyas ni mereka sembah berhala yang nama Baal. Peringat punya peringat, dakwah punya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, macam biasalah sejarah Nabi-Nabi. Hak ikut dengan hak tak ikut, ramai hak ikut ke ramai tak ikut? Ramai hak tak ikut. Hak ikut sikit. Berdakwah sampai masa Allah dah mewafatkan Nabi Ilyas. Naik pula Nabi Ilyas sama juga meneruskan tajdid ajaran-ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam, berpandukan kitab Taurat. Bila kita sebut tajdid, pembaharuan ni, dia bukan nak mari perbaharui agama. Agama lagu tu je. Apa yang kita nak perbaharui? Yang dibaharui ialah peringatan kembali manusia-manusia yang leka, manusia yang lalai, manusia yang dah terseleweng daripada jalan yang sebenar. Mari Nabi-Nabi perbaharui balik peringatan tersebut. Dulu Nabi Musa ajak macam ni, kamu tak buat. Ni aku nak peringat balik, buat balik, amal balik, ikut balik.
Selepas tu Nabi Ilyasak juga diwafatkan oleh Allah, sampailah ada nabi-nabi Bani Israel yang lain, sampai satu tahap mereka dah keputusan nabi-nabi. Tak mari dah nabi-nabi, sehingga sampailah pada satu zaman mereka dipimpin oleh para hakim. Yang ni dah disebut di dalam perjanjian lama, the Old Testament. Dia ada satu kitab khusus, kitab para hakim, Softim ataupun disebut Sofatim. Dia ada 12 para hakim. 12 para hakim, antaranya hakim nombor 1 Hakim Otniel, yang kedua Hakim Ehud, yang ketiga Hakim Samgar, yang keempat Hakim Deborah, satu-satunya hakim wanita di kalangan Bani Israel dengan pemimpin perang dia nama Barak. Yang kelima Gideon, hak rasmi, hak tak rasmi nama Abimelech. Yang keenam Tola, yang ketujuh Yair, yang ke-8 Yefta, yang ke-9 Ebzan, yang ke-10 Elon, yang ke-11 Abdon, yang ke-12 tu Samson. Lepas habis yang nombor 12 Samson tu, marilah Nabi Samuel. Tu yang jadi payah nak letak tu, memang habis tu dia masih lagi dekat. Baik, waktu para hakim ni lah antara ujian terbesar. Apa yang mereka buat sebelum ni? Yang jadi Allah marah, yang jadi Allah murka, ulama-ulama menyebut ada 4 benda. Pertama, masih lagi kekal dan wujud golongan yang beriman. Macam-macam mana pun mesti ada, walaupun jumlah tu sedikit, yang masih beriman dengan ajaran Taurat Nabi Musa, melaksanakan ajaran tersebut, mengikuti syariat ajaran tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, sudah ada golongan-golongan yang hanya mempercayai kepada Nabi Musa tetapi menolak wahyu yang diturunkan kepada beliau. Hang percaya tak Nabi Musa? Kena percaya sebab dia ada, dia wujud dalam sejarah. Tapi berkenaan dengan Taurat yang turun pada dia, kami tak percaya, tak boleh pakai. Macam orang percaya tentang keberadaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu wujud, Quran hak turun pada dia, tak boleh pakai Quran ni. Dah wujud golongan macam tu. Untuk konteks yang kedua. Yang ketiga ialah golongan-golongan yang menyembunyikan fakta. Golongan yang telah merubah-rubah sebahagian ayat dalam Taurat. Hak Allah dok sebut dalam Quran tu, sebahagian daripada mereka menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Ada sebahagian hukum tu patut haram, mereka halalkan. Ada yang patut halal, mereka haramkan. Dah ada yang merubah-rubah. Tu yang ketiga. Yang keempat, jenis beriman separuh, tak beriman separuh. Hak mana dia rasa sesuai dengan hawa nafsu dia, selera dia, dia amal benda tu. Walaupun ada lagi benda yang disuruh beramal, tapi dia kata tak boleh, dia tak buat. Kalau kita nak ambil mudah faham lah. Dia ni jenis kaki masjid. Bila Quran perintahkan semayang, aku boleh, tak ada masalah semayang. Mari bulan Ramadan, gastrik 24 jam. Benar tak ada gastrik pun, sebab dia tak suka benda tu, jenis tak boleh lapak apa, dia tak ikut. Hak bahagian ni dia buat pula. Mari zakat, dia tak mau pula. Dia jenis ikut separuh, tak ikut separuh. Inilah 4 golongan. Bahkan lebih jauh kalau Quran cerita banyak lagi. Menjual harga-harga Taurat, harga-harga ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Mereka juga terkenal dalam sejarah membunuh para nabi mereka. Baik, bila mereka dah buat semua benda-benda ni, Allah menguji Bani Israel dengan mereka ni diserang oleh bangsa-bangsa daripada luar kawasan yang dimiliki oleh mereka. Kalau tuan-tuan baca sejarah, memang banyak bangsa. Antaranya yang pernah menyerang Bani Israel ialah bangsa Aram Mesopotamia. Yang pernah menyerang Bani Israel ialah bangsa Moab. Yang pernah menyerang Bani Israel bangsa Filistin. Yang pernah menyerang Bani Israel bangsa Kanaan. Yang pernah menyerang Bani Israel bangsa Midian. Yang pernah menyerang Bani Israel bangsa Amun. Ni antara bangsa-bangsa yang besar yang mereka ni menyerang, bukan sezaman lah, maksudnya zaman ni bangsa ni, zaman ni bangsa ni, zaman ni bangsa ni. Zaman pemerintahan para hakim tu mereka diuji, sehingga kan dalam satu peristiwa, dalam satu peperangan,
tabut yang selalu dibangga-banggakan oleh mereka, warisan daripada Nabi Musa dan kitab Taurat Musa dah terlepas daripada mereka, dirampas oleh seorang pemimpin dalam salah satu peperangan. Jadi benda tu tak ada dah dengan mereka. Jadi bila berperang mereka kalah, banyak tanah-tanah mereka sudah dijarah dan dirampas, dan ada sebahagian tempat dipaksa untuk bayar jizyah. Dan kalau kita tengok dalam sejarah juga, sehingga anak kepada raja-raja Bani Israel sebelum ini hampir 440 jumlahnya ditawan oleh askar-askar daripada bangsa-bangsa asing ini. Bahkan Imam Barawi menyebut telah terzahir kepada mereka satu golongan yang disebut Bilsyasa. Bilsyasa, ba lam shin alif sa alif. Bilsyasa. Siapa Bilsyasa? Wahum qaumun Jalut. Itulah kaum Jalut. Allazi yaskununa fi sahili bahrir Rum. Yang mana kaum Jalut ini bertempat di persisiran pantai Rum, Laut Rum. Di mana Laut Rum? Antara negara Mesir dan Filistin. Wahum al-Amaliqah. Inilah yang digelar kaum Amaliqah. Sebab itulah ada ulama-ulama lughah, dia kata bila sebut nama Talut, bila sebut nama Jalut, bila sebut nama Daud, dia ni ismul ladzi la yansarif. Dia tak boleh nak disorafkan. Jadi kalau jamak Talut jadi apa, Nazir? Dia jadi Tawalit. Kalau Talut dia jadi Tawalit. Kalau Jalut dia jadi Jawalit. Kalau Daud dia jadi Dawawit. Baik, bila kita jamak Jalut tu dia jadi Jawalit, Jawalit. Sebab itulah di sisi Mak Saleh orang putih, Jalut tu dia panggil apa, Nazir? Jawalit, dia panggil Goliath. Dia sebut Goliath tu dari Jalut tu dari Jawalit, Goliath. Okey. Baik. Bila diserang ni, depa tak ada raja dah. Sebab itulah mereka pergi jumpa Nabi Samuel, minta Nabi Samuel lantik raja. Bila kita ada raja, kami akan duduk belakang raja ni, dia yang akan pimpin kami, akan berperang pada jalan Allah, lawan musuh-musuh Bani Israel sebelum ni. Jadi kisah ni, bila duk berperang ni, takdir Allah kebanyakan lelaki-lelaki daripada keturunan Lewi. Keturunan Lewi ni melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi semua lelaki dia mati dah. Sudah. Semua lelaki Bani Lewi mati dalam peperangan-peperangan sebelum ni. Dan begitu juga dengan perempuan-perempuan mereka. Semua perempuan Bani Lewi mati. Kecuali yang tersisa hanya satu-satunya wanita Bani Lewi. Hak laki habis dah, hak perempuan habis dah, seorang ni je tinggal. Yang bernasib baik, sebelum ni suami dia ikuti peperangan, suami dia mati. Tetapi meninggalkan dia dalam keadaan janda, dalam keadaan mengandung. Jadi sebab dia satu-satunya wanita Bani Lewi, keturunan Bani Lewi yang terselamat dan tersisa, maka pembesar-pembesar dan pemuka Bani Israel kuarantin dia cukup-cukup lah. Sebarang ancaman jaga, kalau boleh dia ni kita kena jaga betul-betul. Dan dia juga sentiasa berdoa mudah-mudahan wanita ni mengandung anak yang lahir tu anak lelaki yang jadi bakal penerus keturunan Bani Lewi. Hari-hari mereka doa, ya Allah bagilah wanita ni anak lelaki, bagi wanita lelaki. Tiba-tiba dapat anak lelaki sungguh. Sebab itulah dinamakan anak lelaki ni Ishmael ataupun Samuel. Sama juga macam Syamun. Sami Allahu Ta'ala du'ai, Allah mendengar doa kami. Jadi Nabi Samuel ni, mereka letak di Baitul Maqdis lah di Palestin, hidup di bawah pimpinan dan pendidikan daripada robai-robai mereka, ulama-ulama. Sebab dia ni keturunan Lewi. Jadi warisan-warisan keturunan Lewi ada dengan keluarga ni. Jadi dia diminta untuk belajar balik Taurat Nabi Musa dulu, daripada orang-orang yang hafal daripada ayat-ayat Taurat. Jadi sampailah takdir Allah, ni Imam Barawi sebutlah dalam tafsir dia,
sampai dia cukup umur. Satu masa pada waktu malam tu, bila Allah nak angkat dia jadi seorang Nabi, dia tidur bersebelahan dengan salah seorang syekh dia, guru dia. Jadi datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tu, dia sebut, mereka ni dua orang duk tidur. Jadi malaikat Jibril, dia sebut, ya Syamwil, wahai Syamwil, tapi sebutan tu dengan suara yang dimiliki oleh guru tu. Yang dimiliki oleh guru. Jibril tu buat suara macam suara guru tersebut. Jadi bila dengar ya Syamwil, suara guru, bangunlah kawan ni. Bangun, tengok Tok Guru duk tidur ke, duk bercakap. Tok Guru duk tidur, dia geraklah Tok Guru. Tok Guru, tadi sebut nama saya ke, panggil saya ke? Aku duk tengah tidur bila masa ni. Hang ni jenis, kalau kita ni pengalaman dah, waktu-waktu macam ni orang duk tidur. Tidur, jangan layan. Tidur sekali lagi. Jibril ucap kali kedua, ya Syamwil. Ingat ke Tok Guru panggil sekali lagi? Bangun, gerak pula sekali lagi Tok Guru. Gerak yang kedua ni dia lagu lain pula lah. Bila masa pula aku panggil nama kamu? Gerak yang ketiga tu, barulah dia kata, bangunlah. Dan pergilah engkau keluar kepada Bani Israel, kepada kaummu, dan sampaikanlah dakwah kembali kepada mereka. Jadi itulah waktu dia diangkat menjadi Nabi bagi Bani Israel. Jadi bila dia buat pengakuan dan pengiktirafan, Allah dah angkat dia sebagai Nabi. Banyak juga di antara pemuka-pemuka Bani Israel ni macam kurang-kurang percaya, macam was-was. Dan di sinilah waktu nak bermula kisah ni. Antara yang was-was dan tak percaya tu, kalau kita ayat mudah macam ni dah kata hang dakwa Allah lantik hang jadi Nabi, alang-alang lah, padahal bukan nak buat ayat tu sangat, tapi nak kata alang-alang Allah lantik hang jadi Nabi. Apa kata dah hang jadi Nabi sangat, lantiklah bagi kami seorang raja. Ni nak jadi masuk cerita ni. Dah kata hang nak mengaku Nabi sangat, Nabi ni hebatlah, kami perlulah minta petunjuk daripada kamu. Dah kata kamu Nabi ni, lantiklah Nabi, lantiklah seorang raja bagi kami. Kemudian kelewat dah ni, tak apa, berhabis sikit Jadi dia pun mengeluarkan warisan keturunan Bani Lewi. Nombor satu ialah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ada dengan keluarga Lewi. Dia buat keluar tongkat Nabi Musa. Yang kedua ialah tanduk. Dalam tanduk tu dia ada lemak yang berminyak. Tapi lemak berminyak tu dianggap suci di kalangan Bani Israel. Dia akan guna lemak yang berminyak tu, akan disapukan pada kepala, dan ada sebahagian kisah sebelum ni disapukan pada badan. Siapa yang dinobat dan ditabalkan jadi pemimpin. Jadi dua-dua tu ada. Dan Tolut sebut awal-awal, pemimpin yang bakal dilantik oleh Allah ni, siapa-siapa pun ketinggian dia mesti sama dengan tongkat ni kalau diukur. Satu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kalau dia melewati tanduk ni, orang tu duduk dekat dengan tanduk tu, minyak dan lemak dalam tu akan menggelegak dengan sendirinya. Macam kata ada orang tu betul-betul dia duduk dekat dengan tu, minyak tu akan menggelegak. Jadi itulah tanda-tanda atau ciri yang Allah akan lantik dia tu adalah pemimpin bagi kamu. Barulah masuk cerita Tolut. Cerita Tolut. Jadi Tolut ni, siapa Tolut ni? Tolut ni ulama kata ada kata dia ni cuma tukang angkut air je. Angkut air kemudian bagi minum dekat haiwan-haiwan ternakan. Ada kata dia ni dabbaron. Apa dia dabbaron? Dabbaron ni tukang samak kulit. Jadi bila ada orang sembelih binatang, dia ambil kulit-kulit tu, dia samak, guna untuk keperluan-keperluan tertentu. Dan bapak dia dikatakan ada beberapa ekor himar yang diternak. Jadi satu hari himar tu hilang. Jadi bapak dia utus dia dengan seorang pembantu gulam, pi cari himar hak hilang. Kebetulan mereka melewati rumah Nabi Syamwil. Jadi gulam tadi bagi pandangan dia. Dia kata, wahai Tolut, alang-alang kita lalu kawasan ni rumah Nabi Syamwil. Apa kata kita tanya dia berkenaan dengan urusan himar bapak kamu ni. Kok himar tu lalu kok ni ke, dia ada nampak, kita boleh tanya. Satu lagi, memandangkan dia Nabi, kita minta doa pada dia supaya Allah bagi petunjuk, benda tu dapat dijumpa dan dicari. Bila masuk dalam rumah Nabi Syamwil, apa yang Nabi Syamwil tunjuk sebelum ni jadi sungguh dah. Masuk saja, Tolut dekat dengan tanduk tu
Bukan tanduk tu menggelegak, minyak dalam tu. Minyak dalam tu menggelegak. Jadi atas dasar ciri pertama dah ada, terus Nabi Samuel ambil tongkat tu ukur. Kamu duduk sebelah tengok sama tinggi betul-betul toluk dengan tongkat tu. Kamulah yang jadi pilihan Allah. Kemudian dia kata mendekatlah kepala kamu. Jadi dia ambil minyak tu, dia usap sebagai tanda iktiraf dan menobatkan Toluk ni bakal jadi raja Bani Israel. Toluk ni bukan nama sebenar. Toluk ni adalah kerana ketinggian dia lebih daripada kebiasaan pemuda Bani Israel masa tu. Dia lagi tinggi pada orang. Kemudian dada dia ni lagi lebar. Dada pula. Bahu lagi lebar. Dada dia lagi bidang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, apa dia? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah tambahkan pada dia dari sudut ni, ilmu, kecerdikan, akal banyak. Satu lagi, tubuh yang kekar, tubuh yang tough, tubuh yang perkasa. Lebih daripada orang lain. Jadi dia pun kata apa? Bukankah kamu mengetahui wahai Nabi Allah, aku ni keturunan Bunyamin, keturunan yang dianggap rendah daripada keturunan-keturunan kita. Kalau nak diangkat pun mesti keturunan Lewi, kalau nak diangkat pun mesti keturunan Yahuza, keturunan raja-raja. Tapi aku ni keturunan Bunyamin. Kamu pun tahu apa pandangan mereka pasal keturunan Bunyamin. Dan rumah kami ni jauh lebih rendah dari rumah mereka. Bukan masuk rumah tu rendah sebenarnya. Nak cakap golongan Bunyamin ni banyak hak fakir-fakir, banyak hak miskin. Mereka hak kaya-kaya. Tak apalah, sebab Allah dah pilih kamu, Allah tentukan untuk kamu. Jadi nama betul Tolut apa? Imam Baghawi sebut nama betul dia ialah Syawil. Shin alif waw lam. Syawil bin Kish. Sebab nama dia Syawil lah, di sisi orang-orang Yahudi dia dikenali sebagai Saul. Saul the King. Kalau buka kitab Taurat, bila merujuk Saul the King, Saul tu Tolut lah. Kita pula nak cari kisah Tolut, buka pula Perjanjian Lama. Allah, mana Tolut? Saul ada, Tolut tak ada. Saul tu Tolut lah. Bila dia cerita Saul the King, Saul is Tolut. Sebab nama dia Syawil bin Kish. Saul bin Kish. Qais sebenarnya bahasa Arab, Qais. Dia sebut Kish. Itulah Tolut. Jadi bila mereka nak minta ni, Nabi mereka pun kata apa? Aku bimbang lah kalau betul-betul Allah wajibkan ke atas kamu berperang. Lantik raja tu satu hal. Bila dah lantik raja, Allah betul-betul dah wajibkan kamu ikut berperang sama dia. Aku takut kamu ni gebang besar, sembang besar macam sebelum ni lah. Takut-takut berperang. Lepas tu mereka jawab balik kan, mana mungkin kami tak berperang. Tanah air kami telah diambil, tanah kami diambil, kami diusir, anak-anak kami dengan kami terpisah. Tapi Allah pun juga memuktamadkan hal tersebut. Bila benar-benar Allah dah mewajibkan ke atas mereka berperang, apa jadi? Lari habis. Illa qalilan minhum. Dalam sejarah yang ikut Tolut pergi berperang 80,000 tuan-tuan. 80,000. Riwayat pertama yang tinggal 4,000, 76,000 hampir. Tinggal 4,000. Ada satu lagi riwayat yang tinggal sama dengan jumlah perang Badar, 313. Tak, kalau kita kata 313 tu rigid sangat, kita ambil 4,000 tu pun banyak dah lari tu, 76,000 lari. Adalah bukan lari juga yang jenis Allah uji mereka dengan sebatang sungai tu, ingat. Lalu sungai ni hanya boleh kalau nak minum pun hanya satu cedok saja. Tapi dah panas, dah gersang, dah kering ni, jumpa sungai takkan satu cedok je. Hak tu mari belak, hak tu kuat lentang, irama kupu-kupu macam-macam lah jumpa sungai ni. Tu tersisih dah daripada kumpulan yang dikehendaki oleh Raja Tolut. Okey, nampak tu kisah dia. Jadi hakikatnya poin dia ke mana? Bila ayat Quran ni turun pada siapa? Turun pada Nabi Muhammad. Bila turun pada Nabi Muhammad, ayat depan tu, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memerhatikan? Poin dia, bila Nabi nak baca benda ni, peratusan yang besar suruh baca kisah ni pada siapa? Ayat ni turun, suruh baca pada Yahudi-Yahudi di Madinah. Supaya mereka ingat balik.
Tidakkah kamu melihat dulu? Siapa dia pemuka Quraisy? Nenek moyang hang lah. Hang lah ni sezaman dengan aku, Yahudi duduk Madinah. Tapi Allah nak cerita, nenek moyang kamu dulu jumpa dengan Nabi sekian-sekian. Pasal apa Quran tak cerita detail? Pasal apa Quran tak cerita detail? Tak perlu. Why? Kerana bila sebut bab sejarah, bab keturunan, memang orang Yahudi dia cukup jaga benda tu. Hang tak payah cerita detail. Hang sebut je nak cerita tu, mesti dia dapat tangkap tu dengan bahasa yang mudah. Ketika mereka menemui salah seorang Nabi mereka, bila mereka tangkap pula, mereka tahu dah cerita ni Nabi mana. Sebab sejarah dengan mereka cukup identik. Keturunan dengan mereka cukup identik. Sebab tu Quran datang umum. Tapi bila cerita kat orang Yahudi, dia dapat tangkap dah cerita ni Nabi tu, cerita ni Nabi tu. Poin dia ialah, dulu datuk moyang kamu bila berhadapan dengan Nabi, mereka ingkar. Berhadapan dengan Nabi, mereka lawan. Berhadapan dengan Nabi, mereka tak mau ikut. Tapi hari ni, akulah Nabi terakhir. Kamu pula lagu mana? Perangai sama ke tak dengan ni? Tu poin dia, nak peringat balik. Aku hari ni Nabi terakhir, Muhammad, datang pada zaman kamu. Bila kamu berhadapan dengan aku sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul terakhir, tindakan kamu nak beriman dengan aku ke perangai kamu lebih kurang sama dengan nenek moyang kamu hak ayat ni cerita? Aku ni bangsa lain. Kalau nak kamu kata aku ni bangsa Arab, kamu ni bangsa Bani Israel, nenek moyang kamu berhadapan dengan Nabi dulu bangsa mana? Bangsa yang sama. Tu pun nenek moyang kamu lawan. Nenek moyang kamu tak mau ikut, nenek moyang kamu tak mau dengar. Dan bila dia buat semua benda tu, kamu pun tahu apa kesudahan mereka. Hak tak mau dengar, hak tak mau ikut, hak tak mau layan Nabi-Nabi dulu, apa dah jadi? Kamu nak jadi macam tu ke? Hari ni aku datang sebagai Nabi terakhir, kamu kena beriman, kamu kena ikut. Tapi kalau kamu nak buat perangai yang sama, ma'assalamah lah, faham-faham lah. Tu poin ayat ni nak tarik. Jadi apa pun, apa yang berlaku, beriman ke tak? Sama je, tak perlu sebut. Contoh macam ni lah yang terakhir. Kalaulah tok kita dulu pernah buat satu perangai yang dimarahi oleh orang kampung, yang dimarahi oleh masyarakat, bapak kita pun buat benda yang sama, mari zaman kita. Jadi orang-orang ada lah ni duk peringat, tok hang dulu duk buat dah, bapak hang pun buat benda yang sama. Hang beringatlah, zaman hang ni jangan duk buat lah hatuk hang buat. Cukup bila orang sebut umum tu, sebab benda ni dah jadi sejarah keluarga kita, tak payahlah orang cerita detail, bapak hang buat macam ni, tok hang buat macam ni. Bila kata tok hang dulu buat dah benda tu, kita dapat detect selalu sebagai ahli waris keluarga dia, tok kita buat apa. Contoh macam ni lah, sejarah tu duduk dengan kita. Cukup orang kata tok hang dulu buat dah, kita faham dah apa yang dia nak maksud. Bapak hang juga buat, tak payah kata. Kalau hang tak faham, sebenarnya datuk hang satu-satu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi itu nak beringat. Kalau kita tak beringat, jadi tak macam tok dengan bapak kita? Jadilah. Jadi janganlah jadi macam tok dengan bapak kita dulu, hak orang kampung duk marah tu. Jadi buat sama perangai seperti yang orang kampung suka tu. Contoh nak bagi mudah faham. Habislah cerita. Tak apalah. Jadi kita nak baca terus ya. Jadi ada kesempatan ni kita baca surah Al-Mulk, permintaan.